Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk sambungan kuliah, so kita tengok integration of trigonometric functions 1.2. Okay, so untuk integrate trigo, kita kena ingat balik macam mana kita differentiate. So kita differentiate sin dapat cos, and apabila kita integrate yang belah kanan. Integrate yang belah kanan ni, cos ni awak dapat siapa? Awak dapat yang belah kiri. Dapat sin, positive sin. Kalau awak differentiate cos, dapat negative sin. So kalau integrate yang belah kanan ni, integrate sin, awak dapat apa? Awak dapat cos sekali dengan negatif. Okey, kalau differentiate tangent dapat secant square. So integrate secant square, awak akan dapat tangent. Okay, so kita tengok macam mana kita untuk simple example. So awak ada trigo tu single je, sin saja, and then dia kuasa 1, bukan lebih daripada 1. So kita integrate, kita kena refer ni lah, integrate sin dapat negative cos. Okay, so kena divide dengan angle. Angle dia coefficient of x pada angle tu. So ada 2. So tambah dengan C. Okay, untuk yang ni 3 tu constant. Constant tu boleh kekalkan. Cos tu integrate. Okay, so integrate cos dapat positive sin. Okay, then kena divide. Divide dengan siapa? Divide dengan coefficient of x, which is 4. Okay. Make sure nak guna rules ni, nak guna cara ni, awak kena pastikan awak punya angle ni mesti linear sahaja. Kalau selain linear, maksudnya kuadratik ke kubik ke, x tu kuasa yang bukan kuasa 1, so awak tak boleh guna rules yang ini. Awak kena guna cara lain. Okay, yang ni awak ada 2 terms. So untuk kes yang macam ni, bentuk macam ni, awak boleh integrate asing-asing lah. Okay, so integrate cos dapat sin, positive sin. Divide dengan coefficient of x. Integrate sin pula, awak dapat negative cos. Okay, jangan lupa ada tambah C kat belakang untuk indefinite integral. Okay, yang ini pun awak boleh integrate asing-asing. Yang tak boleh integrate satu-satu tu kalau awak nampak macam 2 function tu didarab. Something darab something ataupun something bahagi something. So secant square integrate dapat tangent 3x divide dengan 3 coefficient of x. Okay, integrate cos dapat sin. Okay, jangan lupa kena divide dengan coefficient of x negatif 1/2. Tambah C, so awak boleh susun dia. So 5 kali 2, 10. Okay, settle. Okay, untuk seterusnya ada kemungkinan awak kena guna formula. Okay, so kena recall baliklah formula untuk double angle, compound angle. So cos 2x ada 3 formula. Ada 3, mana satu lagi? Yang bawah ni. Okay, ada 3 formula untuk double angle yang ada cos. Cos 2x lah. So awak kena, okay. So yang last kali ni awak ada double angle untuk sin 2x. Formula double angle untuk sin. Okay, so awak ada, inilah angle-angle yang awak pernah belajar dulu.
dan formula yang awak pernah belajar dulu. So kita tengok ni. So kalau awak jumpa terigu, lepas tu dia ada kuasa genap. Kuasa genap. Dia macam ni. Dia kalau kuasa genap, memang basically kita akan guna formula double angle. So kalau kuasa ganjil, nanti dia akan guna formula yang mana pula. Macam itulah. Okay, so yang ni kita substitute. So bila awak guna yang formula cos 2x equal to berapa tadi yang ada sin square tu, 1 tolak. Okay, so ini formula ni awak susun, awak jadikan sin square tu sebagai subjek. So nanti awak dapat bentuk ni lah 1/2 ... Okay, so yang tu yang kita akan masukkan dekat sini. So 1/2 tu constant, so kita boleh keluarkan daripada integrate. So awak tinggal integrate 1 tolak cos 2x. So dia dah jadi macam bentuk yang lebih simple untuk diintegrate. So x integrate 1 integrate dapat x. Okay, cos integrate dapat sin 2x divide dengan 2. Okay, so bila ada kurungan ni, kita tutup kurungan dulu baru kita letak C. Biasa macam itulah. Okay, settle. Okay, untuk B. Okay, kalau awak ada cos kuasa 2, kita akan refer juga double angle. Okay, so ini dia punya formula double angle. Asalnya awak ada ni lah. Cos 2x equal to 2. Cos kuasa 2x tolak 1. Lepas tu dia susun-susun. Dia jadikan cos 2x tu sebagai subjek. So dapat ni. Dan awak boleh substitute. Tapi sebelum nak substitute tu awak kena tengok lah angle. So angle kat sini x saja. Tapi angle kat sini 2x. So dia kena follow lah. Dia kena follow. So kalau daripada x jadi 2x. Apa jadi dekat yang angle yang dekat belah sini. So dia jadi double. Dia sama macam yang macam kat atas tu. X dia jadi 2x. So yang ni 2x dia jadi double jadi 4x. So bila awak nak masukkan tu, kita akan refer formula yang ni lah. So 1/2 tu constant, boleh keluarkan daripada integrate. So 1 tambah cos 4x. Okay, so integrate 1 dapat x, integrate cos dapat sin. Angle tu kena divide dengan coefficient of x. Tutup kurungan baru tambah C. Okay, so expand. Boleh expand. Okay, so dapatlah ni jawapan dia. Okay, untuk yang ni. Okay, so kita tengok awak ada sin square tolak cos square. So bila tengok balik angle dan formula, awak boleh kaitkan dengan formula ni, double angle juga. Formula double angle yang ketiga ni. Di mana cos square tolak dengan sin square. So, tapi apa yang beza, dia ada 2 kat depan. Lepas tu dia ada sin square yang tolak dengan cos square. So, nak jadikan sebiji macam ni. Sebab kita nak guna yang ni. So, kita kena adjust. So, kita boleh keluarkan negatif 2 daripada expression tu. So, bila kita keluarkan negatif, yang tolaknya cos square tu yang akan tolak dengan sin square. Jadi terbalik lah tanda je. Okay, so negatif 2 tu constant kita kekalkan. So integrate okay, sebelum kita nak integrate, kita masukkan dululah cos square tolak sin square tu is cos 2x. So daripada ada kuasa 2, dia dah tak ada kuasa 2. Dia kuasa 1 lah. So barulah mudah sikit untuk awak integrate. So kenapa kita guna formula apa semua ni? Sebab kita nak tukar daripada bentuk yang tak boleh nak integrate kepada bentuk yang boleh integrate. So cos integrate dapat sin. So divide dengan 2 tambah dengan C.
So dapat negatif sin 2x tambah C. Okay, settle. Okay, so ini kita tengok trigo, dia ada 2 jenis trigo, lepas tu didarab. So memang tak okey lah untuk awak teruskan integration. Terus integrate tak boleh lah. Okay, so kena fikirkan apa yang kita boleh buat supaya bentuk tu boleh diintegrate. So kita boleh kaitkan dengan double angle untuk sin. Sin 2x adalah 2x 2 sin x cos x. Okay, cumanya dekat sini awak punya, dia punya kat depan ni tak sama. 2 dengan 6. So awak boleh adjust. So kita nak 2 kat situ. 2 tu kita nak, tapi kita kena fikirkanlah 2 darab berapa dapat 6. Kita tak boleh macam ubah dia punya, the value tu kita tak boleh ubah. Kita boleh cara tulis tu je kita boleh ubah. So 2 darab dengan 3. So okay. So 3 tu sebab 3 tu constant. So that's why saya boleh keluarkan. Tapi kalau awak ada X ke apa benda, X tu awak nak keluarkan tak boleh. Variable tak boleh keluarkan. Kalau constant boleh keluarkan daripada integrate tu. Okay, so kat dalam situ awak dah ada 2 sin 2x cos 2x. So boleh tukar dia kepada sin 2x. Kejap. Okay, ada lagi benda yang tak consider. Sin 2x, sin, okay, asalnya awak punya formula tu 2 sin x cos x. Tapi bila dia punya tu sin 2x, awak punya sin 2x tu akan jadi double. So dia jadi 4. Dia akan jadi 4 kat situ. Sebab angle-nya 2x. So dia kalau angle-nya x jadi 2x. So kalau angle-nya 2x dia jadi 4x. Didoublekan. Okay, then barulah kita integrate sin dapat negatif cos 4x divide dengan 4. Tutup kurungan tambah C. Okay, so dapat negatif 3/4 cos 4x tambah dengan C. Okay. Seterusnya, okay, so yang ini kita nak guna sin A cos A kan. So kita boleh guna double angle untuk sin. So awak ada angle-nya, kena careful lah. Angle-nya bukan X sahaja, angle-nya adalah 3X. So bila angle-nya 3X, kita kena alter lah dekat sin ni. Sin ni. So sin tu dia akan jadi sin 2 kali 3X. Okay, dan dekat depan tu dia tak ada 2. So untuk kita adjust, kita boleh letak 1/2 darab dengan 2. Sebab kita tak nak ubah dia punya value. Kita tak nak ubah value dia, tapi kita nak ubah cara tulis. Cara tulis dia. Lepas tu jangan pergi cancel pula. Dua cancel. Jadi balik yang atas tu. Tak, bukan tu kita nak. Kita nak bentuk yang ada ni. 2 sin A cos A. Sebab itulah formulanya kan. 2 sin A cos A. So, kita akan convertkan dia kepada sin 2A. So sin 2A, A awak adalah 3X. Tulis je lah. Okay, so sebenarnya awak buat ni adalah sama juga dengan 6 sin 6X. So yang semua tu disama. Okay, integrate sin dapat negatif cos.
tutup kurungan tambah C. So dapat negatif 1/12. Cos 6X tambah C. Okay, settle. Okay, yang ini kita boleh guna bila kadang-kadang awak kena tengok pattern lah. Sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Okay. So ini adalah kita boleh tulis dia kita boleh tulis dia menggunakan formula compound angle. So identify lah siapa awak punya angle A siapa, angle B nya siapa. So dia boleh tukar jadi sin. So A awak adalah X tambah dengan B awak adalah 2X. So ni belum integrate, ni baru tukar formula je. Okay, barulah kita integrate sin dapat negatif cos. Divide dengan 3 tambah dengan C. Okay, settle. Okay, yang ni awak ada lebih kurang macam tadi tapi tolak pula. Sin A cos, dia sin. Sin A sin B tolak cos A cos B. So ini adalah formula untuk double angle untuk cos. Cos A tambah B. So identify siapa A siapa B. So kita boleh tukar dia kepada cos 2X tambah 3X. So kalau compound angle, saya cakap double ke tadi? Compound angle untuk cos, dia memang terbalik kat sini. Kalau kat sini tolak, dekat sini tambah. Kalau kat sini tambah, dekat sini operasinya tolak. Okay, so integrate cos 5X dx. So integrate cos dapat positive sign. Kejap. Okay, sorry. Dia punya formula adalah cos tolak sin. Okay, so kena adjust lah benda ni. So kita boleh adjust, kita boleh keluarkan negatif. So bila kita keluarkan negatif, dia akan jadi negatif cos tolak sin. Bila kita letak negatif kat depan. Barulah kita boleh substitute dia dengan dia punya compound ni. Lepas tu barulah kita integrate. So ada negatif lah kat depan tu. So hati-hatilah. Tengok betul-betul lah formula tu. Siapa yang tolak dengan siapa. Okay, next kita masuklah 1.3 tapi kita masuk yang substitution je kot. Sebab nanti kan. Okay. Untuk substitution, okay, awak ada tiga teknik. Satu substitution, satu by part, satu lagi partial fractions. So kita tengok substitution. Okay, substitution ni dia ada step-step dia. Okay, ni tak apalah awak baca nanti. Okay, so kita tengok soalan. So ini adalah soalan tutorial nombor 3 tu. Dia sebenarnya, tak apalah. So untuk gunakan kaedah substitution, kalau awak tengoklah secara roughly, dia macam ada dua function yang didarab. So bila jumpa bentuk macam ni, awak tak boleh integrate asing-asing, tak boleh. So awak kena awak kena fikirkan cara lain. So sama ada awal-awal dulu, awal-awal kuliah tu saya ada tunjuk satu example yang bila jumpa bentuk macam ni awak expand. Okay, tapi kalau nak expand, kalau soalan macam ni nak expand, awak ada kuasa 5. So kuasa 5 tu nak expand sampai kuasa 5 memang tak lah kan. So kalau dia terlalu besar, kuasanya terlalu besar, memang tak possible untuk awak expand. That's why kita akan fikir cara lain pula. So cara lainnya kita boleh guna substitution. Okay, so macam nak guna substitution. Okay, first awak kena choose and differentiate
Okay, so kita choose U. Kita represent U as something. So something tu apa? Something tu adalah daripada function awak ni lah. So daripada function awak ni, kalau bentuk yang macam ni, pattern yang macam ni, something, lepas tu darab dengan satu bracket, lepas tu dia ada kuasa, kita akan ambil yang dalam bracket tu sebagai U. Kita ambil yang macam siapa yang ada kuasa tu, yang dalam kuasa yang lebih besar tu, yang dalam bracket tu kita akan ambil dia sebagai U. So kita ambil yang dalam bracket sahaja, kita tak ambil sekali, kita tak ambil yang sampai kuasa 5 tu, kita tak ambil. Okay, so bila kita dah choose U, kita kena differentiate. Okay, differentiate. So walaupun integration, awak masih lagi perlu ingat differentiation. Okay, so dapat 2x. Okay, then awak susun jadikan dx sebagai subjek. So dapat du over 2x. Okay, next. Awak pergi semula dekat soalan. Awak akan substitute. Awak akan substitute. So awak akan substitute part yang awak pilih sebagai U tadi. So 1 tambah X kuasa 2 awak dah pilih sebagai U. Okay, dx tu pula awak gantikan dengan ni. du over 2x. Okay, next step seterusnya kita cuba cancel mana yang boleh cancel. So 2x kat situ boleh cancel, kat sini pun boleh cancel. So awak akan tinggal dengan U saja, variable U saja. So itu yang akan memudahkan awak lah untuk awak integrate. So untuk integrate U, awak macam integrate X juga. Sebab kat sini awak integrate U terhadap U. So macam awak integrate X. So integrate U kuasa 5 dapat U kuasa 6 per 6 tambah C. Okay, tapi so awak dah integrate lah kat sini. So ni awak dah substitute. Okay, tapi jangan lupa ini belum lagi jawapan akhir. Sebab jawapan dia dalam bentuk U. Jawapan soalan awak dalam bentuk X. U tu datang daripada mana? U tu datang daripada awak sendiri yang wujudkan U tu. Awak sendiri yang okay, kita nak gantikan dia sebagai U dulu. Lepas tu baru kita buat integrate. Okay, so awak kena ganti balik U tu dengan X awak. So kena masukkan balik U sebagai 1 tambah X kuasa 2. Okay, so barulah selesai. So itulah step-stepnya. Okay, untuk yang ni. Okay, so ni pattern dia pun pattern dia pun awak tengok atas something bahagi dengan something. So tak okay untuk awak terus integrate. Kena fikirkan cara lain, ubah bentuk dia. So untuk simplify tak boleh. Sebab awak tak boleh nak pecah yang denominator tu. Kalau sebelum ni awak boleh pecah denominator, lepas tu simplify, lepas tu terus integrate. Yang ni tak boleh. So kita boleh guna cara substitution. Okay, so nak pilih substitution, kita kena pilih U yang complicated, yang kalau kuasa 2 paling tinggi, itulah yang kita akan pilih sebagai U. So saya akan ambil yang bawah tu sebagai U. So X kuasa 2 tambah 1. And then differentiate. So dapat 2X. Lepas tu dx tu kita jadikan sebagai subjek. So dapat du over 2X. Okay, so step yang seterusnya kita substitute. Kita substitute. Kita masukkan yang kita dah ganti sebagai U tu. Kita dah pilih U tu, kita ganti masuk. Dx pula pun kita ganti masuk dengan du over 2X. Okay, so yang ni, okay. So kita tengok pula ada tak yang boleh di cancel. So kita boleh cancel X, kita boleh cancel 4 bagi 2 jadi 2. So dia jadi dah 2 per U du. Kan? So dia bila dah cancel tu kita tinggal variable U sahaja. So kalau awak boleh detect lah awak betul ke salah dekat halfway ni. Bila awak try cancel, awak masih ada lagi X. Itu maksudnya awak ada problem dekat mana-mana. Kat atas tu awak dah salah kira ke apa. Ataupun teknik awak pilih tu adalah teknik yang salah. So kalau ada lagi X maksudnya tak okey. Maksudnya
Ada kemungkinan salah ataupun ada satu lagi kemungkinan yang saya akan tunjuk nanti. Okay. Okay, so integrate 2 per U. So kita ada constant, lepas tu kita ada per U. U tu linear lah. U kuasa 1 linear. So bila jumpa bentuk ni dia akan jadi ln. 2 tu kat depan, ln U tambah dengan C. Okay, belum settle lagi. U tu kena substitute balik dengan X tadi. So dah barulah settle. Okay. Okay, settle 9. Okay, next yang ni pula. Yang ni pun kita tengok something darab dengan something. So tak boleh untuk integrate. So awak kena guna kaedah. Kena guna kaedah. So kita nak guna kaedah substitution, kita kena pilih U yang betul. So kita akan pilih U yang ada kuasa yang lebih besar. So kita akan ambil yang kuasa pada E tu. Kita akan ambil sebagai U. Lepas tu kita differentiate. Lepas tu kita jadikan dx sebagai subjek. Okay, dan kita substitute. Jadi kita substitute, kita salin baliklah soalan. Tapi part yang kita dah pilih sebagai U tu, kita masukkan sebagai U. Yang dx tu yang kita ganti juga dengan du over 2x tambah 1. Okay, so tengok ada tak yang boleh cancel? Okay, ada yang boleh cancel. 2x tambah 1, 2x tambah 1 cancel. So tinggallah EU du. Okay, then step yang seterusnya kita integrate. So integrate E power of U adalah E power of U tambah C. Okay, tapi kita belum habis lagi. U tu kena ganti balik sebagai X kuasa 2 tambah X tambah C. Okay, settle. Okay, untuk yang ni. Okay, untuk yang ni kita kena pilih U. Asalnya fx divide dengan gx. Dua function yang dibahagi. So kita kena fikir cara lain lah. So kita boleh guna substitution. Kita boleh try lah. Biasanya awak bila awak tengok soalan tu mungkin awak tak boleh nak terus nampak nak guna cara apa. So mungkin awak boleh consider untuk substitution dulu. Tapi kena pilih U yang betul. Okay, so U kita akan pilih yang complicated. So kalau dia ada cert, yang dalam cert tu yang kita akan pilih sebagai U. Okay, so dia dapat ni 1 tambah E power of T. Lepas tu awak differentiatekan U tu, awak dapat E power of T. Okay, and then kita jadikan dt sebagai subjek. So awak dapat du over E power of T. Okay, dan kita substitute kat sini. Okay, so yang di bawah tu dia akan jadi set U. dt tu dia akan jadi du over E power of T. Okay, so then kita tengok ada yang boleh cancel tak. So E power of T boleh cancel, E power of T pun boleh cancel. So tinggallah integrate 1 over square root of U du. So tinggal variable U saja. So okey lah, boleh teruskan. So disebabkan set tu memang kita kena tukar dah kepada kuasa 1/2 dan kita kena bawa naik atas. Okay, so bila diintegrate, itu 1/2 tambah 1 dapat 1/2. Lepas tu per 1/2, so 1 per 1/2 tu jadi 2 ke atas. Jadi 2 ke atas. Okay, tambah C. And then U tu kena masuk balik dengan 1 tambah E power of T. Okay, so dapatlah jawapan dia. Okay, untuk yang ni kita akan pilih yang kalau ada bracket tu biasanya yang dalam bracket tu yang kita akan pilih. Tapi kalau ada 2 bracket, kita akan ambil yang kuasa yang lagi tinggi gitu. Okay, then awak differentiate yang U tu. So awak dapat negatif 1 per X. Negatif 1 per X. Differentiate ln dapat 1 per X.
Okay, then awak jadikan dx sebagai subjek. So awak dapat negative x du. Okay, so bila awak masukkan balik, 1 tolak ln x tu dah jadi u kuasa 2 per x. Dx tu dah jadi negative x du. Okay, then boleh cancel x dengan x. So dapatlah ni. Lepas tu awak integrate dapat ni. And then awak masukkan balik u tu dengan x. So dapatlah jawapan akhir. Okay, untuk ini pula kita pilih u yang betul. So biasa kalau dalam bracket, kita ambil yang dalam bracket lah. Okay. Okay, dalam bracket. Lepas tu kita differentiate lah sin. So dapat cos 2x, 2 theta. Lepas tu kena darab dengan differentiate angle. So that's why dapat 2. Okay, tambah 3, differentiate 3 dapat kosong. Okay, then awak susun jadikan d theta sebagai subjek. So du divide dengan 2 cos 2 theta. Okay, so bila kita substitute yang u. D theta tu kita substitute dengan du over 2 cos 2 theta. So kita tengok ada tak yang boleh cancel. So cos 2 theta boleh cancel. So tinggallah yang ini, yang bawah tu. Lepas tu integrate u. Lepas tu masukkan u dengan awak punya dengan u yang dah kita gantikan tadi. Dengan theta lah. Okay, ini adalah satu lagi pattern satu pattern lain yang lain daripada tadi. Dia bukan lain terus, dia ada sedikit kelainan. Okay, so yang ini kita nak pilih dia, kita nak guna substitution. So kita kena pilih u yang betul. So kita akan pilih u equal to yang bawah tu lah, 1 tambah x. Okay, so kita differentiate dia. So dapat 1. So jadikan dx sebagai subjek, dapat equal to du. Okay, so kita akan substitute. So dx tu kita masukkan dengan du. Kita dapat apa tadi kat sini? Okay, so macam patutnya kita akan cuba cancel kan. So dekat sini tak ada apa yang boleh di cancel. Tak boleh nak cancel. Dan masih ada x lagi. So untuk case yang macam ni, x awak tu awak kena rearrange. Awak kena tukarkan dia kepada satu bentuk yang ada u. So disebabkan kita dah let u equal to 1 plus x, kita jadikan x sebagai subjek, dia akan jadi u tolak 1. So kita akan ambil yang ni untuk replace dekat x. Okay, so semua dah jadi u. So dia kena pastikan semua jadi u, baru kita boleh proceed dengan integrate. Selagi ada pencampuran variable, awak tak boleh nak terus integrate, tak boleh nak proceed. Okay, so tapi ini masih belum boleh diintegrate. Kena fikirkan lagi bentuk yang macam mana, bentuk yang lebih mudah untuk diintegrate. So kita, awak boleh pecahkan dia. Pecahkan denominator tu. So dia jadi 1 tolak 1 per u du. So barulah dia jadi macam, dia dah tak jadi something bahagi something lah. Dia jadi something tolak something. So integrate 1 dapat u. Sorry, yang ni patutnya dah. Tak payah tulis integrate lah bila awak dah start integrate. Okay, so u. Lepas tu integrate 1 per u dapat ln u. Okay, kena ada tambah c kat belakang. So u tu kena ganti balik dengan x. 1 tambah x. Tolak ln 1 tambah x tambah dengan c. Okay, settle. Okay, so ini satu lagi pattern pattern yang mana bila awak cancel tu, x tu masih ada lagi tapi masih boleh diteruskan. Tapi kalau lepas-lepas ni awak tengok, awak dah try buat macam ni tapi masih lagi complicated ke apa, so mungkinlah teknik tu bukan teknik yang betul. Kena guna teknik yang lain. Okay, yang ini saya just cerita je lah. So kita pilih yang bawah, yang complicated.
So daripada situ kita differentiate. So bila kita differentiate dapat ni. And then kita jadikan dx sebagai subjek. So dapat du over e power of x. So bila kita substitute dia jadi 1 per u. Dx tu kita masukkan yang ni. So jadi du per e power of x. Okay, so kat sinilah problemnya. Bila kita nak cancel tu tak ada yang x tu tak boleh nak di-cancel. So dia masih wujud lagi. So that's why kita akan pergi ke sini. Kita akan susun daripada let ni tadi, kita susun e power of x tu pula sebagai subjek. So dapat u tolak 1. So kat sini awak boleh ganti dia sebagai u tolak 1. Yang e power of x tu lah. Okay, then kat sinilah. Then dekat sini awak kena guna partial fraction. Okay, kena guna partial fraction. Okay. Okay, so yang ini okay, kena guna partial fraction, saya tunjuk je lah. Kena recall balik kena awak ada 3 case tu yang mana kalau awak ada linear saja dia jadi apa. Kalau ada repeated linear, bila dipartialkan tu dia jadi macam mana. Dan kalau ada quadratic that cannot be factorized, dia akan jadi bentuk macam mana kalau dia jadi kalau partial fraction dia. Okay, so yang ni awak ada linear. Dua-dua ni linear. So bila kita nak pecahkan dia akan jadi bentuk ni. A constant divide dengan the first linear tambah dengan a constant divide dengan the second linear. Ini awak boleh rujuk balik awak punya polinomial. So awak kena tukarlah, cari A, cari B, ni semua awak dah belajar. Lepas tu dah dapat A dengan B, awak dapat bentuk yang ni. Okay, bentuk yang ni yang kita nak. Bentuk yang ni yang boleh kita integrate terus. Bentuk yang belah kiri ni tadi, dia darab, bawah tu ada darab. So kita tak ada yang direct integration untuk kes yang macam ni. So kita kena tukar dia kepada bentuk ni, partial ni, baru kita boleh baru kita nampak okay, yang ni satu function tambah dengan satu function. Okay, so 1 per u integrate dapat ln u. 1 per u tolak 1 pun kena dapat ln u tolak 1. Then kita okay, so ini awak dah integrate, so tambah dengan c. Yang ini awak kena masukkan u dengan yang awak let tadi. So u tadi awak let dengan 1 tambah e power of x. So that's why kat sini 1 tambah e power of x. Kat sini 1 tambah e power of x tolak 1. So that's why 1 dengan 1 tu hilang. So tinggal e power of x sahaja. Dan awak boleh tulis dia sebab dia tambah. So kat sini tolak. So bila ditolak, ln tolak ln dia jadi bahagilah. Dia jadi bahagi. So kat sini dia apply law of log pula. Okay, so yang ni saya dah tunjuk. Okay, tu je lah. So nanti kita akan sambung integration by parts. Okay, thank you.